Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kak Tina perkenalkan, ini adalah cendawan butam berwarna hitam ataupun jamur, dan di dalam plastik itu adalah tahu telur, dan ini adalah ikan bawal yang telah Kak Tina goreng. Jadi menu hari ini Kak Tina nak masak ikan goreng bawal sos nenas dan juga tumis telur tahu daging. Jadi kita lihat bahan-bahan untuk buat ikan goreng bawal sos nenas. Okey, bahan-bahannya ada cili padi, ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada bunga lawang, ada buah pelaga dan sedikit kulit kayu manis. Dan yang paling penting ialah nenas yang Kak Tina gunakan adalah nenas dalam tin dan diambil separuh dan juga airnya. Jom kita lihat bahan-bahan untuk memasak tumis telur tahu daging. 500 gram daging. Kemudian ada bahan-bahan sampingan yang lain. Yang berwarna kuning itu adalah tahu telur yang telah Kak Tina potong. Kemudian ada 3 siung bawang putih, ada sedikit cili padi, ada juga carrot putih, bayam Brazil, cendawan hitam dan juga carrot. Jadi sekarang Kak Tina nak masak. Jadi inilah bahan-bahan untuk memasak tumis telur tahu daging. Dan sekarang Kak Tina nak masak dahulu bawal goreng sos nenas. Okey, kita masukkan sedikit minyak, lebih kurang dalam 2 sudu besar minyak goreng. Jadi sementara kita nak menunggu minyak itu panas, Kak Tina ucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan yang sudi menonton video Kak Tina. Semoga video ini dapat memberi inspirasi kepada rakan-rakan untuk memasak. Okey, kita lihat bahan pertama yang perlu kita goreng. Minyaknya masih belum panas lagi kot. Okey, kita masukkan buah pelaga. Lebih kurang 4 biji buah pelaga, dan masukkan kulit kayu manis dan bunga lawang. Jadi kita tumis serta masukkan juga bawang putih. Pandai adik-adik. Okey, dan kita lihat di sini kita goreng sampai naik bau, dan baunya sangat harum kerana ada kombinasi bawang putih dan juga rempah tadi. Kemudian kita masukkan bawang merah. Kak Tina guna sebiji sahaja bawang merah, tapi ukurannya besar. Ya, agak besarlah, sederhana. Dan kita tumis bahan-bahan tersebut sampai agak garing sedikit, ya, supaya rasanya lebih sedap. Okey, kepada rakan-rakan, Kak Tina nak ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi like dan subscribe serta komen di channel Kak Tina. Semoga channel Kak Tina ni tidak membosankan rakan-rakan, ya. Maklumlah, kadang-kadang kita buat benda yang sama, cuma mungkin ada perbezaan dengan channel-channel yang lain. Jadi masing-masing sahabat dan adik-adik boleh melihat dan menilai yang mana buruk dibuang, yang mana baik diambil. Jadi kita sebagai manusia pasti ada kelemahan dan ada kesilapannya. Suara pun dah serak. Okey, kita tumis terus, goreng sampailah bawang merah tadi garing, dan kita masukkan air nanas dahulu. Kita tak perlu tambah air lain lagi sebab air nanas tadi dah cukup. Ya. Dan sekarang kita masukkan yang ni, bahan-bahan yang ni lupa Kak Tina nak tunjukkan tadi. 2 sudu besar sos cili buatan Malaysia dan 2 sudu besar sos cili buatan Thailand. Dia kena sebut buatan Malaysia dan buatan Thailand. Ya. Ataupun adik-adik dan sahabat nak gunakan sos mengikut selera masing-masing, dipersilakan. Tidak ada bantahan dan tidak ada larangan. Dipersilakan.
Okey, kita tunggu sampai air sos nenas tadi mendidih. Dan kalau kita lihat di sini, menu-menu yang Kak Tina tampilkan di video Kak Tina adalah menu-menu yang sangat simple, bahan-bahannya mudah dan masaknya pun tidak memerlukan waktu yang lama. Okey, sekarang kita masukkan nanas. Nanas ni ada dua jenis, satu yang berbentuk bulat dan satu lagi yang berbentuk cube. Jadi Kak Tina lebih suka guna yang berbentuk cube, ya, yang dipotong dadu. Dan nanas ini boleh dibeli di pasar raya atau di mana-mana tempat supermarket, ya. Dan kemudian kita masukkan sedikit gula. Kak Tina gunakan 1 sudu makan gula sebab nanas ni nak ada rasa manis, dia tak perlu banyak. Dan Kak Tina tak gunakan serbuk perasa, ya, sebab akan mengganggu tekstur rasa nanas tu tadi. Okey, jadi sekarang Kak Tina akan masukkan sedikit garam saja. Biasanya Kak Tina gunakan sos tiram, tapi untuk masak kali ini Kak Tina tak gunakan sos tiram. Dan kita masukkan cili padi, ya. Kak Tina masih ingat lagi satu video Kak Tina masak ikan goreng bawal nanas juga. Tapi yang itu Kak Tina gunakan nanas fresh, ya. Nanas fresh. Jadi cara masakannya juga agak berbeza. Jadi mana-mana rakan yang nak melihat cara Kak Tina masak ikan bawal menggunakan nanas fresh tu, rakan-rakan boleh cari di ruang kumpulan video Kak Tina. Lebih kurang 6 bulan yang lepas lah kalau tak silap. Kalau silap, maaf, ya. Okey, jadi sekarang kita masukkan yang terakhir tadi Kak Tina dah masukkan garam dan kita kacau masakan ini sehingga agak sedikit pekat, ya. Jadi kita tak perlu masukkan tepung jagung ataupun untuk bahan-bahan lain untuk memekatkannya, sebab automatically kuah ni akan jadi pekat, ya. Kita tunggu agak sedikit pekat. Kak Tina tak masukkan ikan sekali dalam kuah sebab Kak Tina suka makan ikan yang kalau kita gigit dia crunchy bunyi. Jadi kalau kita cuma letak macam ni, ikan yang masih garing, masih sedap untuk digigit, ya. Jadi Kak Tina cuma tuangkan sahaja ataukah letakkan saja di atas ikan tersebut. Tetapi insya-Allah dengan jaminan memang sedap. Itu mengikut selera Kak Tina lah, ya. Kalau mungkin selera sahabat-sahabat juga mungkin berbeza, tapi tak salah kalau mencuba. Okey, kita pergi kepada masakan yang kedua, tumis tahu telur daging. Jadi kita panaskan kuali, Kak Tina panaskan kuali dan masukkan telur. Kak Tina guna tangan sebab telur ni kalau guna penyepit dia pecah, ya. Jadi gunakan tangan, masukkan ke dalam kuali untuk digoreng terlebih dahulu. Sebab kalau tak digoreng, telur ni kalau kita tumis terus, dia akan hancur, ya. Jadi kita goreng dahulu supaya teksturnya tidak hancur. Okey, baiklah rakan-rakan semua, jangan lupa like, subscribe dan komen. Dan kepada rakan-rakan yang banyak membantu Kak Tina dalam memberi pengetahuan atau ilmu untuk menjadi YouTuber, Kak Tina ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan dan juga adik-adik yang bersama-sama dengan Kak Tina membina video atau channel masing-masing supaya lebih berkembang, ya. Dan semoga rakan-rakan semua dan sahabat-sahabat semua tetap bersatu untuk kita sama-sama membangun channel masing-masing supaya menjadi channel yang lebih baik, sama ada dari segi editan ataupun sama ada dari segi visualnya. Kita berusaha untuk menghasilkan video yang lebih baik.
Okey, dan kepada rakan-rakan yang berada di mana sahaja, Kak Tina ucapkan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, gembira bersama keluarga. Tidak ada, apa yang paling penting ialah keluarga masing-masing. Okey, sekarang tahunya sudah matang atau sudah masak, jadi kita angkat. Kalau kita makan macam tu pun sedap. Tahu ni namanya tahu telur. Tahu telur ni pun ada banyak jenis, cuma Kak Tina lebih suka guna yang ini. Dan sekarang kita tumis bawang putih dan juga cili api, cili padi. Oh, tertinggal pula satu. Okey, jadi kita tumis bawang putih tadi sehingga agak garing, ya. Maaflah Kak Tina gunakan minyak yang sama, ya. Minyak yang menggorengkan tahu tadi Kak Tina gunakan. Dan kalau rakan-rakan dan sahabat lihat di sebelah kuali tu ada minyak lebihan gorengan, ya. Okey, dan sekarang kita masukkan daging. Sikit je Kak Tina gunakan. Daging ni juga adalah daging yang lembut, jadi tak perlu kita rebus terlalu lama untuk memasak. Kita kacau dan kacau sehinggalah sebati, ya. Okey, sebenarnya Kak Tina offkan bunyi sebab kadang-kadang ada bunyi-bunyi yang tidak menyenangkan. Sebab rumah Kak Tina ni atasnya jalan raya. Jadi rumah Kak Tina ni di lereng bukit dan atasnya jalan raya. Dan kadang-kadang ada bunyi lori, ada bunyi orang jual aiskrim, ada bunyi postman dan ada juga bunyi anak-anak jiran, ya. Takut rakan-rakan semua kurang selesa sebab ada gangguan. Bila kita dubbing, ada suara latar belakang yang kadang-kadang suara latar itu lebih kuat daripada suara kita atau mungkin seiring, jadi mungkin kurang jelas, ya, apa yang kita perkatakan. Okey, sekarang Kak Tina dah masukkan setengah cawan air sebab carrot dengan carrot kuning dan carrot putih tu dia agak keras, jadi perlukan air untuk memasak. Dan begitu juga dengan cendawan butang ni, ya, kita perlukan masak yang agak lama, ya. Cendawan butang berwarna hitam, dia ada cendawan butang yang berwarna kuning. Tapi yang kuning tu biasanya terdapat dalam tin, ya. Itu pun Kak Tina suka gunakan. Nanti insya-Allah satu hari nanti Kak Tina akan masak menggunakan cendawan atau jamur yang ada dalam tin tersebut atau yang berada dalam kaleng. Okey, jadi kena double word, ya, sebab ada rakan-rakan yang dari Indonesia, ya, yang tak mungkin tidak memahami apa maksud cendawan, kan. Jadi Kak Tina mohon maaf banyak-banyak. Jadi Kak Tina dah segaram, kita masukkan daun bayam Brazil dan juga tahu. Daun bayam Brazil ni sebenarnya mudah untuk tumbuh, ya. Dan dia sedap juga dimasak dengan sambal belacan, dengan belacan yang ditumis ataupun dibuat ulam begitu sahaja. Cuma Kak Tina masukkan dalam ni sebab Kak Tina nak ada variasi warna. Merah, ada warna putih, ada warna kuning dan ada sedikit warna hijau, ya. Jadi nampaklah kombinasi itu menarik. Okey, jadi sekarang ni Kak Tina dah masukkan semua bahan-bahan tadi. Okey, rasanya dah sampai penghujung video, ya. Jadi Kak Tina nak ucapkan ribuan terima kasih kerana dapat menonton video Kak Tina, walaupun video yang sederhana, masakan yang sederhana. Semoga dapat menginspirasi rakan-rakan. Kadang-kadang kita
pusing atau pening nak masak apa hari ini. Okey, inilah dia tampilannya bawal goreng sos nenas. Ya. Nyam 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 nyam, sedap. Oh, Kak Tina lupa tadi Kak Tina ada masukkan 1 biji tomato cherry sebab itu sahaja yang ada dalam peti sejuk sebab Kak Tina tak belanja mingguan. Dan ini adalah goreng telur, tahu telur dan juga daging, ya. Jadi gambar ni agak terang, ya, jadi nampak sayur tu macam agak pucat, ya, sebab gambarnya agak terang. Okey, baiklah rakan-rakan semua, dah sampai ke penghujung. Kak Tina ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.